Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 yang terdiri daripada Siti Nurhafiqah, Wan Suhaila Aina, Muhammad Adil, Siti Nur Syazwani dan juga Wan Munirah akan menerangkan mengenai konsep taman yang dipilih oleh kumpulan kami. Kumpulan kami memilih untuk menggunakan konsep Laman Melayu bagi tegasan ini. Konsep Laman Melayu ini menggabungkan ciri-ciri yang mencerminkan keindahan dan suasana yang nyaman. Keluasan kawasan rumah bukan menjadi alasan untuk membina sesebuah taman di kediaman, kerana apa yang ingin ditonjolkan adalah nilai estetikanya. Halaman rumah ibarat cermin kepribadian pemilik. Walau sekecil mana halaman dimiliki, dengan kreativiti dan perancangan yang teliti, ia boleh menjadi menarik dan memberi ketenangan kepada sesiapa sahaja. Pada laman hadapan berdekatan dengan gazebo, kami memilih untuk menanam pokok kalantia atau dalam nama saintifiknya Kalantia lutea. Pokok kalantia ini bersaiz besar. Kami memilih untuk menanam pokok ini pada bahagian hadapan rumah kerana ianya sesuai untuk dijadikan sebagai pagar sempadan. Pokok ini juga ditanam pada tepi gazebo kerana warna hijaunya yang dapat memberi ketenangan dan daun lebarnya juga dapat memberi keredupan. Seterusnya, pokok jenjarum akan ditanam di tepi gazebo kerana pokok ini merupakan tumbuhan renek yang berbunga sepanjang tahun. Ianya juga mudah dijaga walaupun di kawasan yang panas. Pokok ini juga dipilih kerana bunganya yang terang dan dapat menaikkan seri halaman rumah. Pada bahagian tepi terdapat pokok hydrangea. Pokok hydrangea juga dikenali sebagai pokok bunga 3 bulan atau pokok bunga Siti Zubaidah di Malaysia. Ianya merupakan tumbuhan renek dan juga bunganya yang tahan lama sesuai ditanam di kawasan rumah. Bunganya yang berwarna lemga dapat meredupkan kawasan dan dapat memberi ketenangan. Pokok pinang ditanam di tepi pokok hydrangea. Ini kerana ianya memberi teduhan kepada pokok hydrangea kerana pokok hydrangea akan mudah layu jika ditempatkan di tempat yang terlalu panas. Pokok doa ataupun pokok dari jenis Busida ini di kedua sisi buaian di halaman rumah untuk memberi teduhan. Selain dari memberi teduhan, ianya juga mempunyai daun-daun kecil yang berwarna putih atau hijau yang dapat mencantikkan kawasan rumah. Pokok ini juga dipilih kerana ianya mudah dijaga, tahan panas dan juga tidak memerlukan jagaan yang rapi. Akhir sekali, kapet ditanam di hadapan kawasan buaian untuk memberi aspek kehijauan pada halaman tersebut dan sekaligus membuatkan laman rumah kelihatan kemas dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syazwani binti Sapi'i. Saya akan menerangkan mengenai bahagian tengah halaman. Pertama sekali, apa yang kita boleh lihat pada bahagian ini adalah laluan masuk ke halaman rumah yang dihiasi dengan pokok buluh hiasan. Di tepi kiri dan kanan laluan, kumpulan kami memilih pokok ini kerana ia dapat mewujudkan suasana santai pada laluan itu. Pokok buluh adalah tanaman yang tahan dalam keadaan cuaca sama ada panas atau sejuk. Oleh itu, pokok ini mudah dijaga kerana tidak memerlukan keadaan yang spesifik untuk tumbuh. Selain itu, pokok ini tidak memerlukan penyelenggaraan yang banyak dan ruang yang besar kerana ia tidak tumbuh dengan menjalar. Oleh kerana sifatnya yang membesar dengan tinggi, pokok ini dapat menghalang pandangan luar. Selepas laluan masuk tersebut, terdapat pokok kemboja yang ditanam pada bahagian kiri dan kanan pagar. Ini dapat mewujudkan keseimbangan bagi pemilihan jenis tanaman pada kedua-dua belah bahagian pagar dan secara tidak langsung, ia mencantikkan lagi bahagian tersebut. Pemilihan pokok ini juga adalah berdasarkan bauan harum yang dihasilkan oleh pokok ini. Bauan ini ibarat penyambut tetamu bagi sesiapa yang datang. Selain menceriakan halaman dengan jenis warna yang pelbagai, selain itu, pokok kemboja ini tahan lasak, senang ditanam, mudah tumbuh dan mampu hidup dalam jangka masa yang panjang. Di bahagian kiri hadapan rumah, kumpulan kami memutuskan untuk meletakkan pokok spider plant atau pokok lelabah. Pokok ini ditanam di dalam pasu yang sedikit tinggi kerana juntaian pokok ini akan menghasilkan bentuk yang sangat unik dan natural. Pokok lelabah dipilih untuk diletakkan pada bahagian ini kerana bentuk pokok tersebut yang membuatkan pemandangan pada bahagian itu lebih natural, estetik dan nyaman.
Salah satu kelebihan pokok ini adalah ia mampu menyerap gas yang berbahaya di dalam udara. Selain itu, spider plant ini juga mudah dibiak dan dijaga kerana ia boleh hidup dengan baik walaupun kurang mendapat cahaya matahari dan disiram 2 hingga 3 kali seminggu. Pada bahagian kanan pula, terdapat pokok bunga ros dan keladi berpasu yang disusun secara berselang-seli. Susunan antara pokok berbunga dan pokok berdaun cantik iaitu pokok keladi yang mempunyai daun yang warna kemerah-merahan akan menghasilkan suasana yang lebih menarik dan menyerlah. Pokok bunga ros atau mawar ini sangat sinonim dalam kalangan masyarakat kita untuk dijadikan tanaman hiasan rumah kerana variasi warna yang menarik dan bau yang wangi. Pokok keladi pula, ia mempunyai bentuk dan warna daun yang pelbagai menjadikan ia sesuai digandingkan dengan bunga mawar. Kedua-dua pokok ini diletakkan pada bahagian ini kerana ia memerlukan naungan bagi mengawal pencahayaan bagi pokok ini. Pada bahagian tengah, ia merangkumi laluan masuk ke kawasan rumah. Bahagian ini terdapat pokok buluh pada bahagian laluan masuk, pokok kemboja berdekatan dengan pagar, pokok lelabah, pokok keladi dan pokok bunga ros di bahagian hadapan rumah dan pokok bunga kertas di bahagian tepi rumah. Sekali, pada bahagian tepi rumah, pokok bunga kertas menjadi pilihan kumpulan kami untuk meletakkannya di situ. Mempunyai bunga yang pelbagai warna yang menarik, ia dipilih kerana dapat membuatkan bahagian tepi rumah lebih berseri, cantik dan indah. Memang lazimnya pokok bunga ini menjadi pilihan untuk dijadikan sebagai penghias laman rumah kerana ia mudah dijaga dan tahan lama. Pokok bunga kertas akan hidup lebih subur dan mekar pada cuaca yang panas. Dan dengan cuaca ini, tanaman hiasan ini lebih cepat berbunga dan mengeluarkan tunas yang baharu. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurhafikah binti Zulkifli. Nombor matrik saya S50394. Saya akan meneruskan di bahagian belakang garaj kereta. Kumpulan kami telah bersetuju untuk menanam pokok betik di belakang garaj kereta, iaitu pokok betik amat sesuai ditanam di kawasan rumah kerana dapat menghasilkan buah yang banyak. Dengan bentuk daun dan warna buah betik yang menarik, dapat menyelahkan lagi kawasan suatu tempat. Oleh itu, kumpulan kami memilih untuk menanam pokok betik di belakang rumah di atas tanah. Pokok betik hendaklah ditanam jaraknya 2 hingga 3 meter antara pokok yang lain dan merumput. Janganlah merumput terlalu rapat dengan pangkal pokok kerana akar anak betik mudah cedera. Seterusnya, di tepi garaj kereta, kumpulan kami telah bersetuju untuk menanam pokok hostel di tepi garaj kereta. Pokok hostel atau dipanggil buluh air. Tumbuhan ini merupakan tanaman yang senang hidup, malah sangat cantik dijadikan hiasan dan lanskap di kawasan rumah. Bentuk pokok yang unik seakan buluh cantik dijadikan pagar di tepi rumah. Oleh itu, kumpulan kami memilih untuk menanam pokok ini sepanjang di tepi garaj kereta untuk dijadikan pagar. Pokok ini sesuai ditanam dalam pasu seramik yang bersaiz besar. Untuk menyuburkannya, hanya letak baja tahi ayam untuk pokok yang segar. Bagi mempunyai suasana harmoni dan wangian yang menarik, kumpulan kami memilih untuk menanam pokok jasmin atau nama lain pokok bunga melo di hadapan halaman tepi rumah. Ia juga sesuai dijadikan tanaman berpagar kerana tekstur daunnya yang padat. Bunganya yang berwarna putih dan berbau harum menjadi terapi apabila ditiup angin, malah orang-orang yang berada di sampingnya akan kekaguman. Seterusnya, untuk mencantikkan dan mengemaskan lagi kawasan belakang meja batu, kumpulan kami memilih untuk menanam pokok kaktus. Pokok kaktus sangat sesuai ditanam dalam pasu yang kecil dan berbaris cantik serta secara bertingkat agar kelihatan tersusun dan kemas. Pokok kaktus yang mempunyai saiz yang kecil serta warna hijau yang menarik dapat menaikkan lagi seri tanaman di belakang meja batu.
Untuk mengisi ruangan yang kosong di tepi Taman Orkid, kumpulan kami berpendapat untuk menghias laman rumah dengan pokok kelapa yang rendah dan berbuah lebat dalam keadaan berbaris dengan jaraknya 2 hingga 3 meter dari pokok yang lain. Pokok kelapa yang rendah boleh ditanam di hadapan rumah sebagai hiasan dan lanskap yang menarik. Itu disebabkan mempunyai pelepah serta daun yang menarik dan mempunyai buah yang banyak. Bagi halaman tepi depan rumah, kami sekumpulan mencadangkan untuk membuat taman orkid di hadapan tepi rumah untuk menjadikan taman yang indah. Taman orkid sesuai dijadikan tempat hiasan dan lanskap yang menarik di kawasan rumah kerana pokok orkid memiliki bentuk tanaman yang menarik serta bunga berwarna-warni. Taman orkid yang dipenuhi dengan pokok orkid yang digantung dan diletakkan di atas tanah serta tersusun dan teratur bersama pasu yang kecil akan mencantikkan lagi halaman rumah. Bagi menaikkan lagi seri warna dan suasana harmoni di kawasan Meja Batu, kumpulan kami bercadang untuk menanam pokok ros Jepun. Pokok ros Jepun mudah ditanam kerana pokok ros Jepun sesuai ditanam di bawah terus cahaya matahari, sehingga pokok itu akan mengeluarkan bunga yang banyak. Pokok ros Jepun boleh ditanam di mana sahaja, seperti di dalam pasu seramik yang besar, pasu plastik bersaiz kecil mahupun di dalam tayar terpakai. Tetapi pokok ini tidak boleh ditanam terlalu rapat sehingga 15 hingga 20 sekeratan sahaja di dalam pasu. Itu kerana tidak mahu pokok ros Jepun kurus serta kurang berbunga. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.